Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bersama dengan saya Da'i Anas dalam rancangan Qasidah. Saudara sedang penonton, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah kalian daripadaku walau sepotong ayat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Saudara, hadis di atas merupakan ingatan dan juga peringatan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk menyampaikan apa sahaja daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang diketahui kepada masyarakat. Saudara, mereka yang diberi kelebihan oleh penciptanya dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dapat berkongsi dengan saudaranya yang lain walau sepatah perkataan. Namun, sekiranya dapat dilihat mampu memberi kebahagiaan kepada seseorang itu, maka sebarkanlah bagi menjamin kebaikan dan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia. Para penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, ayuh bersama-sama dengan saya Da'i Anas sekali lagi untuk kita sama-sama menerokai qasidah pada minggu ini, iaitu qasidah dan dakwah. Ayuh kita. Qasidah adalah syair yang menceritakan keindahan Islam, termasuk pujian, sirah dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggunakan bahasa indah oleh ulama. Qasidah diamalkan oleh sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai elemen dakwah sehingga menjadikannya sunnah yang diikuti seperti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nabi SAW tidak pernah melarang, bahkan baginda sangat suka mendengar qasidah yang dialunkan oleh sahabat dan mendoakan mereka dengan kebaikan. Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara sedang penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, qamarun sidna nabi, dengan keindahan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kepada umatnya supaya menyampaikan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam yang dikehendaki oleh baginda dengan pelbagai cara dan kaedah, antaranya menerusi qasidah sebagaimana yang saya lantunkan sebentar tadi. Wa jamil wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil. Baiklah para penonton, penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala sekalian, sedar ataupun tidak, kita telah pun melalui fasa tahun baru Hijrah iaitu awal Muharram, dan pastinya tahun baru Islam 1444 Hijri ini akan menjadi lebih bermakna sebagai pendorong semangat kepada kita untuk meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, untuk episod yang kelima pada hari ini, saya bersiaran dari Ma'had Integrasi Tahfizul Quran An-Nas atau Diitqan Banting Selangor. Diitqan, salah satu visi dan misi mereka berhasrat untuk melahirkan lebih ramai para hufaz dan juga penghafaz Al-Quran, hafiz dan hafizah yang profesional dan pastinya lebih cemerlang pada masa akan datang. Saudara sedang penonton, ayuh bersama-sama dengan saya sekali lagi kita merungkai apakah itu qasidah dan dakwah. Dan untuk segmen duyuf kita pada hari ini, kita bersama dengan Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid. Ayuh kita. Saya Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid, dilahirkan di Indonesia, Jawa Timur, dan menghabiskan waktu belajar di kampung halaman kelahiran dan menyambung pembelajaran ke Hadramaut Darul Mustafa, kemudian di Al-Azhar University dan menyambung master di Universitas Islam Antarabangsa dan mendapatkan anugerah PhD daripada University Sheikh Daud Fatani Thailand, dan sekarang sebagai pengurusi Yayasan Ar-Riayah dan penaung kepada Madrasah At-Tazkiyah. Mudahnya untuk memahami qasidah itu adalah bait-bait syair
yang digubah oleh mereka yang ahli, memiliki kebolehan malakah untuk membuat syair-syair tersebut yang ada wazan, ada timbangan dalam membuat syair. Dan dalam seseorang itu membuat qasidah mempunyai objektif dan ada tujuan. Tujuan itu ada kalanya positif, ada kalanya negatif, ada kalanya tujuan itu baik, ada kalanya tujuan itu tidak baik. Seperti gubahan bait-bait syair untuk memuji berhala-berhala atau khamar ataupun hal-hal yang mungkar. Pun ada syair-syair dan qasidah yang juga dibuat. Dan ada qasidah-qasidah yang dibuat untuk hal-hal yang positif. Seperti memuji Allah, memuji Rasulullah, memuji sifat-sifat yang mulia, keadilan, jujur, amanah, dan juga qasidah yang mengandungi arti doa. Dengan demikian kesimpulannya qasidah itu adalah bait-bait syair yang ada kalanya ia adalah baik, ada kalanya tidak baik, bergantung kepada konten qasidah. Baginda Rasulullah mendengarkan bait-bait syair daripada orang bukan Islam karena kontennya itu menepati dengan dakwah Islam. Bahkan 100 bait syair didengar oleh baginda Rasulullah daripada seorang bernama Umayyah ibn As-Salt. Umayyah ibn As-Salt ini seorang penyair handal, mengubah bait-bait syair, kontennya itu menepati dengan Al-Quranul Karim. Dan Nabi di penghujung mendengarkan bait-bait itu, Nabi bersabda, kada an yuslim. Hampir saja Umayyah itu masuk Islam dengan bait-bait syairnya. Dengan demikian, syair itu ada kaitan dengan dakwah seperti mana disabdakan oleh Nabi SAW. Bahkan baginda Rasulullah pernah menyuruh kepada Hasan bin Thabit untuk menggubah syair, mengajak kepada orang-orang bukan Islam untuk memeluk agama Islam dan memberikan semangat kepada orang Islam untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah mengatakan kepada Hasan bin Thabit, gubahlah syair, Jibril akan bersama dengan engkau. Maksudnya akan memberikan kekuatan dan juga memberikan sokongan kepada Hasan bin Thabit untuk mengubah syair demi untuk menyampaikan kebaikan. Demikian sabda Nabi Muhammad SAW kepada Hasan ibn Thabit. Di samping itu juga baginda Rasulullah SAW membaca syair yang baik dan mengandung doa. Kadang-kadang syair itu pun mengandung doa. Ya, baginda Rasulullah ketika membangun Masjid Nabawi di Madinah bersama-sama dengan kaum muslimin membaca syair. Katanya, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina innal ula qad baghaw alaina fa in aradu fitnatan abaina. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, kami tidak mendapatkan hidayah, kami tidak bersedekah, kami tidak salat. Maka berikan kepada kami kekuatan sakinah dan tetapkan kaki kami ketika berhadapan dengan musuh. Kalau musuh menghendaki fitnah kepada kami untuk memerangi kepada kami tolak fitnah tersebut, kami tolak fitnah tersebut. Dan Nabi mengangkat suaranya, abaina, yakni merespon kepada bait-bait syair. Demikian yang kita dapati dalam nas-nas hadis Nabi Muhammad SAW mengenai syair dan kaitannya dengan dakwah. Kita di Nusantara ini sudah tidak dapat dipisahkan dengan kesenian dan menjadi sifat semula jadi manusia suka kepada kesenian. Baik itu lagu-lagu atau gubahan-gubahan puisi, dan itu menjadi satu bahagian daripada budaya kita di sini. Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqaf, salah seorang yang menyediakan alternatif untuk anak-anak muda zaman ini supaya minat dengan agama melalui qasidah, dan mendapat respon yang cukup baik bukan hanya di dalam bukan hanya di Indonesia, tempat kelahiran beliau, tetapi juga di negara kita Malaysia dan di beberapa tempat, dan difahamkan sampai Korea dan beberapa negara yang lain, di Hong Kong juga dan seterusnya. Beliau merupakan seorang yang memilih qasidah dengan alat-alat musik yang mengiringinya sebagai wasilah
untuk mengajar orang memuji kepada Rasulullah, memuji kepada Allah, memahami sirah Nabi, dan menjadikan platform untuk mereka penyampaian ilmu. Karena di sebalik program-program yang diadakan oleh Habib Syekh, ada orang yang menyampaikan tazkirah, yang menyampaikan ceramah. Dengan demikian, beliau adalah seorang yang berjaya dalam hal ini untuk menarik perhatian anak-anak muda khususnya. Dengan pembacaan salawat ini, insya-Allah Allah akan mengangkat semua bencana dan musibah. Allah akan ganti dengan kenikmatan dan keridhaannya. Dengan salawat yang kita lantunkan dan zikir yang kita baca di tempat ini dan tadi malam yang kita baca pula, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita. Hati kita dijadikan hati yang penuh dengan kecintaan kepada Allah, penuh kecintaan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan saya dengan gubahan-gubahan puisi, baik itu dalam bahasa qasidah, dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Melayu, adalah fokus kepada konten, bait-bait syair atau puisi yang akan digubah. Karena intinya sebagaimana saya katakan, pada syair atau qasidah itu ada hikmah, hikmah itu akan ada pada konten bait-bait syair. Ya, betul, bait-bait syair itu akan didendangkan dengan lagu, dengan alat-alat musik contohnya. Alat-alat musik membantu untuk lebih khusyuk, untuk lebih fokus, untuk lebih terhibur, dan jangan sampai terbalik. Lebih fokus kepada musiknya atau alunannya, lupa kepada kontennya. Kadang-kadang kita risau kan, dalam acara-acara kegembiraan, bait-bait syair yang dibawa kesedihan. Jadi tak cocok. Jadi fokus kepada konten, diiringi dengan alat-alat musik yang dibenarkan, dan itu akan menambahkan lagi khusyuk kepada pendengar dan menghayati kepada makna syair yang dibaca. Itu salah satu daripada harapan saya. Alhamdulillah, kembali bersama dengan saya Da'i Anas dalam rancangan Qasidah. Kita teruskan lagi dengan segmen yang berikutnya, iaitu Buletin Qasidah. Bersama kita imarahkan aktiviti Qasidah minggu ini yang pastinya lebih interaktif demi melahirkan syiar Islam yang berinovatif. Majlis Akikah Ananda Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid dilangsungkan pada hari ke-7 kelahiran dan diberi nama Said Abu Bakar. Putera ini merupakan anak kelima Habib Ali. Seperti kebiasaan Majlis Akikah di Nusantara, majlis ini turut disisipkan bacaan ayat suci Al-Quran, selawat, qasidah dan bacaan kitab Maulid Dhiya Al-Lami'. Majlis diadakan sebagai tanda menzahirkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan cahaya mata, di samping dapat menambahkan mahabbah dan kecintaan kepada Allah dan Rasul serta mengeratkan silaturahim sesama kaum muslimin. Alhamdulillah, para penonton kembali bersama dengan saya Da'i Anas dalam rancangan Qasidah. Baiklah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala sekalian. Qasidah yang diamalkan oleh sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam adalah satu elemen dakwah sehingga menjadikannya sunnah yang diikuti sebagaimana sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak pernah melarang, dan baginda sallallahu alaihi wasallam sangat suka mendengar qasidah dan juga puji-pujian yang dialunkan. Saudara, untuk segmen yang seterusnya, kita akan bersama dengan seorang anak seni yang sebelum ini merupakan kumpulan vokal berharmoni yang paling popular lewat 1990-an dengan lagu hits mereka, iaitu Belayan Jiwa. Ingin tahu siapakah yang dimaksudkan? Ayuh sama-sama kita saksikan VT yang kami sediakan ini. Innuendo, antara kumpulan vokal berharmoni paling popular lewat 1990-an dengan lagu seperti Belayan Jiwa dan Selamanya yang masih diingati sehingga hari ini. Pod atau nama sebenarnya Saiful Amir Abdul Wahab. Pod Amir ketika ditemui kru produksi baru-baru ini berkongsi tentang topik episod kali ini, iaitu qasidah dan elemen dakwah. Ayo bersama Pod Amir.
Nama saya Pod Amir, saya daripada kumpulan Innuendo, Al-Maulid dan Alkaline Radio Star. Sebab kasidah tu ditulis oleh ulama. Jadi apa sebab dia tulisnya? Sebab dia tahu itu baik untuk kita. Macam baginda Nabi lah, bila dapat surah Al-Ahzab tu kan, pasal kebaikan selawat tu, dia terus sujud syukur lama sebab dia tahu itu baik untuk umat dia. Jadi samalah macam bila kita memuji Rasulullah, memuji Allah dalam, itu baik untuk kita, jadi kita lebih baiklah. Itu saja sebenarnya. Dari segi dakwah memang saya tahu macam a few ulama-ulama muda pun dah masuk TikTok. Sebab dia tahu memang tujuan dakwah ni untuk reach out, bukan saja untuk golongan kita, bukan saja golongan masjid, golongan yang barulah, anak-anak kita. Contohlah saya beritahu, anak saya susah betul BM, bahasa Melayu teruk, tak faham. Sebab apa yang dia tengok kat YouTube adalah English. Saya dulu pun belajar English daripada TV. Tapi kita ada tengok baca buku, kita faham. Tapi kesian dia orang macam mana nak buat. Jadi kenalah cari cara untuk bagi popularkan satu konten, kena buat konten bahasa Melayu, contohlah. Jadi dakwah pun samalah, bukan saja kita letak dia kat YouTube, kita kena cari jalan untuk anak kita tengok, untuk berminat dia tengok, bukan kita paksa. Boleh insya-Allah, tapi kena innovate lah. Dia tak boleh stay macam contohlah ada satu stesen TV Islami, kalau buka tengok sebab kami dulu pernah terlibat lah banyak kali, so every time sama je. Jadi kita tak tahu ni tahu bila ni. Lepas tu mak akan telefon, nampak ada TV lah. Mak tu 6 tahun dulu punya mak. Cari run. Tak boleh, kena tukar bagi samalah macam dia orang tengok YouTube, macam mana kita kena menyamai supaya macam dia orang somehow tersangkut. Itulah dakwah, memang kena berubah sentiasa, tak ada formula yang tetap. Itulah dakwah tu, bukan saja di dalam masjid. Dakwah tu di jalanan, dakwah tu tidak ada skrip tetap. Memang kena banyak selawat je lah. Memang saya mendengar baru ni seorang guru, dia cakap kita di zaman attention span yang pendek ni, kita hanya mampu selawat je. Kita dapat ajar budak pun selawat je. Anak pun, kita tak sempat nak ajar. Jadi saya pun cuba sebelum pergi sekolah kan, kalau dia sibuk nak tukar radio kan, okey, sebelum radio selawat dulu. Janji insya-Allah dia akan dilorongkan pada guru yang betul besok. Sebab kita tak susah nak, Allah punya hadiah guru tu kan. InsyaAllah dia akan dilorongkan, dijumpakan dengan guru bila berkat selawat. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Rabb. Alhamdulillah, hasrat Pod Amir untuk aktif dalam lagu-lagu kerohanian memberikan beliau inspirasi bersama kumpulan Al-Maulid untuk memupuk mahabbah dan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi majlis selawat dan qasidah. Cara kumpulan Al-Maulid diwujudkan sebagai satu wadah atau platform untuk menarik minat lebih ramai golongan anak muda menyertai seni hiburan Islami. Ayuh sama-sama kita dengarkan lagu berunsur kerohanian yang didendangkan oleh Pod Amir dan kumpulan Al-Maulid. Ayuh kita dengarkan. Tiada yang lebih indah hanyalah kota Madinah, kota yang sungguh dingin dan bercahaya. Di situlah baginda dan seluruh sahabatnya menanti semua yang merindu.
Alhamdulillah kembali bersama dengan saya Dai Anas dalam rancangan Qasidah. Demikian tadi persembahan yang cukup indah daripada kumpulan Mahabbah di Itqan. Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, sebaik-baik antara kamu dalam kalangan manusia adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan kini, para penonton, saya masih lagi bersiaran dari madrasah di Itqan. Dan sedikit trivia untuk saya kongsikan mengenai madrasah di Itqan ini, iaitu mula ditubuhkan pada tahun 2012 dan menawarkan pengajian tahfiz sepenuh masa di samping pengajian bahasa Arab, pengajian ilmiah yang lain seperti Sijil Pelajaran Malaysia atau SPM. Di Itqan melaksanakan sistem pendidikan terbaik bagi melahirkan dan mendidik para hufaz yang istiqamah berpaksikan Al-Quran dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah para penonton, sekarang ini saya menjemput dan mempersilakan pengurus kumpulan Mahabbah di Itqan, iaitu Puan Sharifah Narina. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya-Allah, tabarakallah para penonton. Semestinya kita tertanya-tanya kumpulan Mahabbah di Itqan, Ustazah, bagaimana tercetusnya nama kumpulan ini, Ustazah? Mungkin boleh kongsikan sedikit. Bermula daripada aktiviti berqasidah di kalangan anak-anak pelajar-pelajar. Jadi daripada situ saya melihat ukhuwah rapatnya dan menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah. Jadi kami garapkan dalam perkataan mahabbah. Mahabbah, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para penonton juga mungkin tertanya-tanya Ustazah, bagaimana di Itqan ini anak-anak yang sekira sejak dari umur yang kecil mereka didedahkan dengan puji-pujian. Mungkin ada elemen-elemen dakwah yang Ustazah terapkan kepada mereka di Mahabbah di Itqan. Biasanya kita melihat grup qasidah melibatkan pelajar-pelajar remaja. Jadi daripada remaja ke atas tu adalah tempoh yang pendek, sebab remaja ni selepas itu mereka ambil SPM dan masuk universiti, kolej. Jadi komitmen mereka untuk berqasidah itu makin lama makin pendek masanya. Jadi daripada seawal usia yang boleh, kita garapkan kecintaan berqasidah itu di kalangan anak-anak kecil sedari umur 3 tahun. Bermula daripada ibu di rumah. Allahu Akbar. Sejak umur 3 tahun, Ustazah, masya-Allah. Orang kata apa, pendidikan sejak dari dalam rumah tu ataupun melentur buluh biarlah dari rebungnya. So mungkin ada harapan sedikit daripada pihak Ustazah, bukan sekadar kepada kumpulan Mahabbah di Itqan, bahkan mungkin yang menonton kita pencinta-pencinta qasidah, sedikit harapan Ustazah. Kepada semua di rumah, khusus kepada ibu bapa, garapkan nilai berqasidah itu daripada rumah, daripada kita dalam bentuk kekeluargaan, supaya anak itu akan sentiasa mencintai Rasulullah dalam bentuk qasidah yang difahami. Jadi bila dia ke sekolah ataupun masuk ke pusat institusi tahfiz dan selanjutnya, sikap ataupun istiqamahnya berqasidah, berselawat itu, zikrullah itu sentiasa bermain di bibir mereka dalam bentuk irama yang disayangi, yang dicintai, khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah Sharifah atas perkongsian para penonton yang cukup menarik, harapan yang diberikan kepada kita semua untuk kita memartabatkan qasidah dan juga membudayakan seni hiburan Islam. صلى عليه مولانا نور الهدى وفانا بحسنه أحيانا وباللقاء حيانا صلى عليه مولانا عبد العصا من عصا موسى النبي فيكم سر الشفاء معرفة عيسى احتفى. Alhamdulillah, kembali bersama dengan saya Dai Anas. Saudara-saudara penonton, alhamdulillah saya masih lagi bersiaran dari Ma'had Integrasi Tahfizul Quran An-Nasr ataupun di Itqan, Banting, Selangor. Alhamdulillah begitu terperinci pandangan daripada wakil kumpulan di Itqan mengenai qasidah itu tadi. Saudara-saudara penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Qasidah bukan sahaja digemari dan dialunkan serta didendangkan oleh kaum muslimin, bahkan juga digemari dan juga dinyanyikan oleh kaum muslimat.
Saudara, sebagai contoh selebriti tanah air wanita kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Ella, Misha Omar, Wahida, Zizi Kirana dan ramai lagi pernah merakamkan lagu yang berunsur kerohanian ini. Dan tidak kurang juga hebatnya, iaitu seorang munsyidah tanah air kita, iaitu Ustazah Sharifah Khasif yang mewakili Malaysia, dan beliau adalah merupakan satu-satunya munsyidah negara yang membuat persembahan bersama penghibur jemputan negara lain, antaranya dari Iran, Amerika Syarikat, Turki dan United Kingdom. Subhanallah. Dan para penonton, beliau juga memperdengarkan bacaan alunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan selawat badar yang cukup indah dan merdu di hadapan lebih 10,000 para penonton dari seluruh dunia pada malam keagungan Al-Quran dan qasidah di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina. Tahniah kita ucapkan, dan ayuh para penonton, kita terus saksikan persembahan daripada Ustazah Sharifah Khasif. Baiklah para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh menakjubkan, subhanallah, persembahan daripada Ustazah Sharifah Khasif yang kita dengarkan sebentar tadi sungguh merdu dan sungguh menggamit kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, untuk segmen yang seterusnya, kita terus saja mendengarkan sedikit pandangan dan juga perkongsian mengenai penglibatan kaum muslimat dalam seni qasidah. Untuk itu, untuk segmen duyuf, kita bawakan kepada anda, kita bersama-sama dengan Lieutenant Colonel Dr. Nora Ahmad Aziz. Ayuh kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Lieutenant Colonel Dr. Nora binti Ahmad Elias Aziz, berasal daripada Terengganu. Pendidikan terakhir saya mendapat Dr. Falsafah daripada UKM dalam kos pengajar Islam, graduate pada tahun 2018. Dan saya dalam Kor Agama Angkatan Tentera sekarang ini sudah pun menjangkau 25 tahun servis. Apa yang saya faham mengenai qasidah ini, sebagaimana kita ketahui umum, kata definisi qasidah ini adalah mempunyai bait-bait seperti syair dan juga puji-pujian kita kepada Allah dan juga Rasulullah. Kami ada kumpulan berzandi dan marhaban dalam ATM. Kumpulan kami diberi nama Kumpulan Az-Zahra yang dianggotai oleh 15 orang ustazah kagak lah. 5 orang daripadanya adalah pegawai dan diketuai oleh saya sendiri, Lieutenant Colonel Dr. Nora, dan juga wakalis utama saya Major Kamaruzama binti Muhammad Hashim, dan juga 10 lain-lain pangkat yang meliputi ketiga-tiga perkhidmatan darat, laut dan udara. Pada pandangan saya, dalam bab qasidah ini tidak menjadi satu kesalahan ya, kita ada tim wanita, sebab kita lihat dia punya motif utama penyampaian qasidah itu terdiri daripada puji-pujian yang mempunyai unsur nasihat yang boleh kata memberi satu terapi ataupun ketenangan jiwa kepada para pendengar. Di samping contohnya macam kumpulan kami membuat persembahan yang dipelawa oleh warga ATM khususnya dan juga masyarakat sekitarnya. Bila kita berzanji marhaban, kita mengalunkan selawat itu, ia boleh menarik minat para pendengar. Dan paling kurang dengan adanya kumpulan qasidah wanita ini, kita boleh mencari pelapis-pelapis, boleh menarik di luar sana untuk menyertai qasidah wanita ini. Bagi saya, lagu Habib Syekh itu merupakan di antara lagu-lagu yang dirujuklah kan, dan lagu yang famous sebagaimana kita semua ketahui, Ya Hanana.
Kalau boleh saya dendangkan sedikit, boleh ya? Zahara dinul muayyan bi zuhurin Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Contohnya kan. Jadi memang lagu itu adalah lagu yang biasa kita dendang dan juga dia boleh menarik minat para belia untuk terus mendengar. Okey, harapan saya agar wanita-wanita di luar sana lah, terutama para belia, diberi peluang ya untuk menyertai kumpulan qasidah wanita ini. Bila mana diorang dapat menyertai ini, kita boleh mewariasikan grup-grup ini paling kurang kata kalau ada persembahan ke, ada permintaan, kita boleh cari orang yang di sekitar kita yang ada grup ini. Subhanallah, itu dia begitu terperinci para penonton pandangan daripada Lieutenant Colonel Dr. Nora Ahmad Aziz mengenai penglibatan wanita dalam qasidah. Saudara sedang penonton, baiklah untuk episod pada kali ini, qasidah akan melabuhkan tirainya dan saya Da'i Anas dengan rasa rendah diri memohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesilapan bagi mewakili pihak penerbitan sepanjang kami bersiaran dalam rancangan qasidah. Dan sesungguhnya yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan yang kurang datang daripada diri kami sendiri. Sehingga berjumpa lagi saudara sedang penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Berakhirlah 5 episod kita bersiaran. Segala perkongsian dan informasi mengenai qasidah dapat memberi manfaat kepada anda semua. Sehingga kita jumpa lagi rancangan qasidah pada musim akan datang. InsyaAllah, sebelum kita menutup tirai, ayo kita dengar dendangan dari kumpulan The Itqan.